Encik, isteri encik dah selamat nak melahirkan anak laki-laki. Barulah si ayahnya kembang-kembang hidung berbangga. Alhamdulillah, kata dia. Kenapa? Kerana dia tahu isterinya tadi, yaitu ibu kita, ketika akan melahirkan kita, sebenarnya dia sedang bergelut, berjuang dengan maut. Adakah manusia lain di dunia ini sanggup meletakkan nyawa sebagai taruhan demi kepentingan kita? Adakah? Adakah? Walaupun di dalam surat pernah dinyatakan, lautan api akan kurenangi, kata dia. Bukit akan kudaki, kata dia. Saya akan berkorban apa saja untuk saudara atau untuk saudari. Bapak pembohong. Nak renang lautan api, lautan air pun tak kerti berenang. Nak renang lautan api. Nak daki bukit, kata dia, ya. Dari luar ke sini pun termengah-mengah. Nak renang lautan api, ini berat sekali. Kalau ada surat begini datang kepada kita, ingat, pengirimnya adalah bapak pembohong. Itu pertama-tama suratnya begini mesti ditolak. Tetapi bagi ibu sudah terbukti, dia sudah meletakkan nyawa sebagai taruhan melahirkan nyawa kita. Kemudian selepas melahirkan kita, adakah ibu kita terus sihat? Lepas melahirkan kita, dia pun terus duduk sihat. Adakah? Tidak ada. Lepas bergelut dengan maut, ibu terlantar menderita sakit. Tetapi aneh sungguh, selepas melahirkan kita, bila didengar suara tangisan anak, sebahagian besar rasa penderitaan ibu pulih kembali. Ya, selepas menderita melahirkan kita, hampir tidak bermaya, tapi bila terdengar suara tangisan anak, sebahagian daripada jiwa ibu subur kembali. Kenapa? Cita-cita yang ditanam bersama suaminya dulu untuk masa depan dia dan anak dia sudah terbayang di hadapan. Kerana itulah jiwa ibu rasa segar. Itulah kali pertamanya suara tangisan kita ketika dilahirkan adalah ubat yang mujarab bagi hati dan jiwa ibu. Kenapa berlaku demikian? Di dalam hati ibu terdapat lubuk yang sangat dalam, yaitu lubuk cinta yang sejati setelah kita dilahirkan. Kemudian diri kita setelah dilahirkan, adakah terus boleh bangun? Lepas kita lahir, kita pun 15 minit, 20 minit terus bangun. Pergi ruang tamu, tengok ayah ada kat situ. Oh, abah. Bolehkah begitu? Ini saya rasa kalau boleh pun anak kambing dengan anak lembu boleh. Tetapi kita tak boleh. Kita selepas dilahirkan, lembik. Warnanya pun, apa warna selepas lahir? Merah tu kalau yang merah lah, yang putih kalau yang hitam tu hitam juga, ya. Jadi tidak bermaya. Artinya ibu mulakan pula suatu siri pengorbanan yang lagi hebat. Selepas kita dilahirkan, ibu terpaksa korbankan tidur supaya anaknya cukup tidur. Ibu terpaksa korbankan kesehatan dia supaya anaknya cukup sehat. Dia korbankan keselesaan dia supaya anaknya cukup selesa. Di sepanjang malam ibu tidak dapat tidur. Dia gunakan mata tertunggu-tunggu untuk awasi anak. Dia gunakan telinga terdengar-dengar takut anaknya mengeluarkan suara. Dia tunggu mulut untuk menyebutkan suatu kelimah yang sangat indah. Itu ibu. Tunggu sepanjang malam. Tak tidur. Maklumlah kita masa kecil bukan boleh break sangat. Rasa punggung dah berat, lepaskan. Lepaskan. Bila menangis, meraung kita. Ya, menyusu pula. Lepas itu pula rasa dah berat sangat, buangkan pula. Terkencing pula kita masa kecil. Lapar, menangis balik, dah kenyang. Berak pula kita. Begitulah setiap jam. Tak dapat nak diberi-beri dikawal-kawal. Itulah ibu setiap malam menunggu-nunggu dengan penuh setia. Kita ambil satu kali peristiwa daripada sepanjang malam cukup. Itu banyak sangat. Katakanlah, bila ibu raba punggung anak, didapatinya punggung kita penuh dengan najis. Badan bergelumang dengan air kencing. Apa ibu buat? Ini kita nak kenal ibu. Apa ibu buat? Kita nak kaji watak ibu. Apa ibu buat? Adakah bila dah raba punggung, badan penuh air kencing, dia pun kata, tak senonoh punya budak? Adakah dia kata begitu? Dipicitnya hidung kita kah? Apakah? Ibu tidak buat, saudara-saudara sekalian.
Ya. Bila didengar suara kita, sikit, telinganya sudah terbuka macam spring dengar, oh anakku. Telinganya menunggu untuk suara itu. Terus mulutnya bercakap, mengapa sayang? Itu ibu. Sepanjang malam, mulut ibu bersedia untuk itu. Mengapa sayang? Kata dia. Kemudian ibu pangku kita. Selepas dipangku berlaku satu peristiwa yang cukup aneh. Satu peristiwa yang cukup ganjil. Badan bergelumang dengan air kencing. Punggung bergelumang dengan najis. Dihadiahkan kepada kita satu ciuman. Tidak berlaku pada manusia lain di dunia ini. Adakah bila kita keluar tandas, punggung penuh najis, badan sikit-sikit terkena air kencing misalnya, ada orang tunggu luar, saya nak cium sekali, adakah? Kalau ada ini jangan diterima, ini mengada-ngada namanya. Tak cium pun kadang-kadang diperli kita, busuk kata dia. Tetapi bagi ibu, bagaimana ibu? Lepas dia dihadiahkan ciuman pada badan kita yang penuh najis, apa kata ibu? Apa kata ibu? Cuba agak-agak, ibu cakap apa boleh cium kita? Siapa yang menyangka ibu cakap wangi, itu maknanya ibu yang bohong. Tidak ada ibu boleh cium badan anak penuh najis, wangi, dia tak cakap. Dia akan cakap, bucuk, kata dia. Itu cakap ibu. Tapi yang peliknya, selepas dia kata busuk, dia cium lagi. Bucuk, kata dia. Dia nak pastikan sungguh-sungguh memang busuk. Kenapa busuk pun ibu cium juga, apa sebab? Ini kita nak kaji rahsia ibu. Rupa-rupanya saudara-saudara sekalian, setelah hidung ibu cium, memang mulutnya mengakui memang busuk. Kenapa dia cium juga? Hati merasa puas dengan busuk di badan anak. Itulah yang dikatakan cinta yang sangat dalam di hati, di lubuk hati ibu. Najis di badan kita yang dia mengakui busuk, tetapi dia terus cium, memberikan kepuasan di hati ibu, karena di lubuk hati itu ada cinta yang sangat mendalam. Itulah ibu yang kita tinggalkan di rumah sekarang ini, saudara-saudara sekalian. Berapa kali ibu bangun waktu malam buat seperti itu? Berapa kali? Sekali? Dua kali? Sepanjang malam, saudara-saudara sekalian. Nyamuk usah nak hinggap, nak dekat pun dia tak bagi. Nyamuk baru nak beritahu, boleh ke? Kata dia. Ibu kata, no, kata dia. Yang sekolah Inggeris lah ya. Tak boleh, kata dia. Itu ibu. Ditunggu sepanjang malam. Jadi saudara sekalian, ibu mengorbankan tidur dia, rehat dia untuk kita. Kemudian kita terus dipelihara dari kecil hingga dewasa. Ibu adalah orang yang paling awal bangun di waktu pagi. Senang ke bangun pagi? Dalam kursus tak apalah, tak bangun malu, ya. Itu pun tak berapa kali mengeliat dah. Kalau di rumah dah bangun pagi, subhanallah, susah. Udah bising keliling macam perang dunia ketiga dah. Dia tak jaga-jaga lagi. Tetapi ibu setiap pagi bangun. Walaupun dia tidak sihat, walaupun dia demam, dia mesti bangun. Kenapa? Susah bangun pagi itu namanya pengorbanan. Mengapa dia buat juga? Tu di lubuk hati itu penuh kasih sayang. Anak nak sekolah, suami nak kerja. Jadi dia boleh bangun itu kerana didorong oleh rasa cinta yang sangat mendalam di hati ibu. Bila ibu tak bangun, bila dia sudah tersungkur di dapur, ketika itu dia sudah tidak upaya dah, baru dia berhenti daripada bangun di waktu pagi. Lepas itu kita pun dijagakan. Ini sedikit riwayat masa silam lah. Kita pun dijagakan oleh ibu. Kita pun terbangunlah. Dah pukul 7 suku, nak pergi sekolah 7.45. Wah, bangun macam lanon. Ya, kalau dah tengok siri Batman, bangun macam Batman. Dari kelambu bilik air, dah sampai. Kemudian bila nak minum, mengamuk pula. Mengapa kopi panas? Mengapa goreng pisang panas? Menengking-nengking ibu, subhanallah. Itu yang kita balaskan kepada pengorbanan ibu yang bangun waktu pagi. Kita bangun, kita tengking ibu. Salah-salah kita. Kemudian kita pun pergi sekolah. Banyak orang tidak sedari. Ya. Ketika kita pergi sekolah, ketika